Tanggal 31 bulan 8 57. Assalamualaikum dan selamat menyambut bulan kebangsaan negara kerana kita kini dalam bulan Ogos dan bulan ini adalah bulan bersejarah kepada seluruh rakyat Malaysia. Kita mendapat kemerdekaan negara dari penjajah kita dan tanggal 31 Ogos 1957 laungan kemerdekaan telah bergema di dataran merdeka menjadikan kita sebuah negara yang bebas. Dan sepanjang bulan Ogos ini kami di Koresponden Bernama akan bersiaran dengan bertemakan Bulan Kebangsaan Negara. Berbagai topik yang kami sediakan untuk tatapan anda semua penonton di Bernama TV. Tujuan tak lain tak bukan hanya untuk kita semarakkan rasa cinta kepada negara kita. Dan hari ini juga kita akan bersama dengan seorang tetamu jemputan untuk kupasan penghayatan sambutan Bulan Kebangsaan bersama dengan kita. Sebentar lagi Datuk Amir Hamzah. Siapa Datuk Amir Hamzah tu? Tapi saya pasti kalau anda tengok muka dia, anda tahu nama dia siapa. Itu nama sebenar, nama samaran gelarannya. Saya akan beritahu sebentar lagi. Kita lihat dari sudut kacamata beliau akan erti sebuah kemerdekaan negara. Teruskan bersama dengan saya sampai ke hujung rancangan pastinya. Di mana lagi kalau bukan di Koresponden Bernama. Baik, saya cukup berbesar hati hari ini sebab apa? Saya ditemani, inilah dia. Kalau saya sebut awal tadi Datuk Amir Hamzah, mungkin mereka kurang untuk mengenali. Ini ada saya nak kenalkan sekali lagi, Datuk Andy Lala. Terima kasih Datuk Andy. Yang sudi datang. Terima kasih. Dan kita tahu bahawa Datuk Andy Lala dulunya kita tahu seorang artis, seorang pelakon, penyanyi kan, tapi sekarang ini bergelar sebagai seorang usahawan yang berjaya kan. Amin. Alhamdulillah. Ramai sebenarnya yang nak jadikan Datuk sebagai sebagai kata orang tu inspirasi, ikon untuk kita berjaya ya. Bukan sahaja berjaya dalam bidang industri seni, malahan berjaya dalam apa saja bidang kan. Okey, baik. Datuk, kita tahu bahawa Koresponden Bernama istimewanya untuk sepanjang bulan kemerdekaan ini kita sebenarnya nak meraihkan bulan kebangsaan kan. Jadi soalan saya mungkin selepas ini berkisarkan tentang bulan kemerdekaan lah. Tapi sebelum itu saya pasti penonton pun nak tahu juga tentang perkembangan terkini. Datuk inilah bagaimana? Perkembangan dah berkembang. Tu maintain kacak lagi ni. Dah kembang. Sekarang saya fokus untuk mengajar usahawan SME, Small Entrepreneur. Saya pun setiap minggu keluar di radio Bernama dalam dunia SME. Jadi itu fokus utama saya adalah bantu usahawan kita untuk memajukan perniagaan mereka. Itu fokus utama. Di samping itu sebelum MCO tu saya dah siapkan lagu Mandarin, dah rekod dan dipasarkan di negara China, tapi tak sempat untuk buat promosi sebab COVID-19. Jadi itu lagu Mandarin lah. Jadi saya rasa fokus utama sekarang memang lebih kepada membantu usahawan kita, terutamanya yang terkesan oleh MCO. Jadi ramai yang dah dibuang kerja atau diberhentikan kerja dan ramai juga lagi yang bakal diberhentikan. Jadi saya sediakan ruang dan peluang bagaimana saya bagi free business consultation kepada diorang untuk diorang macam mana menukar masalah untuk jadi peluang untuk berjaya sebagai usahawan. Jadi ini adalah salah satu daripada peluang keemasan. Andai kata penonton sekarang ini yang mungkin terjejas akibat pandemik COVID-19 ini boleh berurusan ataupun menghubungi Datuk ini Lala. Sebab apa? Sebab kita tahu bahawa kalau kita nak berjaya ni kadang-kadang ni kita pun kadang berada dalam fasa kejatuhan tu ada tak ada kan. Tapi kita dapat lihat Datuk ini Lala sebenarnya daripada awal pembibitannya dalam bidang usahawan ni sehinggalah sekarang ni saya dapat lihat pencapaian bagaimana. Amin. Alhamdulillah, insya-Allah. Baik Datuk, kita nak kongsikanlah kepada penonton tentang sedikit sejarah lah kan. Bulan kemerdekaan ini 31 Ogos 1957 telah pun melakar sejarah buat negara kita di mana Malaysia meraihkan tarikh keramat ini iaitu Hari Kebangsaan Negara. Dan pada tahun 2020 ini seluruh rakyat Malaysia bakal untuk menyambut kemerdekaan kali ke-63. Tetapi cabaran Datuk kali ini kita berhadapan dengan virus ataupun ancaman pandemik yang kita tidak nampak. Musuh yang kita tidak nampak iaitu COVID-19 yang telah pun meninggalkan kesan yang amat mendalam kepada negara kita, yang memerlukan kita berubah cara kehidupan biasa kepada norma baru. Kemerdekaan ini memberikan makna yang berbeza bagi setiap individu. Saya ada makna yang berbeza, Datuk sendiri pun ada pemahaman erti kemerdekaan yang berbeza juga. Walau bagaimanapun mungkin generasi muda yang lahir selepas merdeka
tidak merasai sebenarnya. Betul. Kan bagaimanakah agaknya nenek moyang kita dahulu gagah untuk memperjuangkan kemerdekaan ini, yang mana kemerdekaan yang dilaungkan oleh Tun Abdul Rahman pada 1957 di Dataran Merdeka. Waktu ketika itu. Namun jika ditanyakan kepada generasi zaman penjajahan dahulu, sudah pasti mereka lebih memahami erti kemerdekaan itu kerana merasai kesusahan dan juga keperitan semasa waktu tersebut. Dengan penjajahan yang kejam oleh komunis, tipu jika ia tidak meninggalkan kesan kepada nenek moyang kita. Baik Datuk, kita sebenarnya bukan sahaja kita bersama dengan Datuk, kita juga bersama dengan Biro Bernama di Perak. Kita nak bersama dengan wartawan di sana, iaitu Rozainah di talian Skype sekarang ini. Assalamualaikum Rozainah. Di mana Rozainah ni? Rozainah pun nak cerita juga tentang kemerdekaan, khususnya dekat Perak. Kita tahu bahawa dekat Perak ni penuh juga dengan sejarahnya, Datuk. Ya, betul-betul. JWW Birch. Ya, betul. Kan kita memang tentang waktu dulu. Rozainah? Ya. Okey, baik Rozainah, apa yang mungkin Rozainah nak kongsikan tentang bulan kebangsaan khususnya di negeri Perak? Silakan Rozainah. Baiklah, saya telah pergi ke Pasir Salak bagi melihat sendiri lokasi bersejarah di mana pernah berlaku penentangan terhadap residen British yang tidak menghormati selain mencampur tangan dalam urusan adat istiadat Melayu dan agama Islam. Penentangan terhadap residen Inggeris pertama di Perak iaitu JWW Birch diketuai Datuk Maharaja Lela dengan dibantu Si Puntum berlaku hampir 2 abad lalu, namun kejadian itu tetap kukuh dalam lipatan sejarah negara. Semasa tinjauan itu, saya menemui seorang penduduk Hasbullah Tajuddin 50 tahun yang sentiasa memastikan 6 orang anaknya celik sejarah dan kisah para pejuang tanah air supaya generasi akan datang mengetahui menjadi pemandu pelancong pada tahun 2000 dan kini menjalankan perniagaan kedai makan di hadapan Kompleks Sejarah Pasir Salak. Juga sering berkongsi kisah sejarah negeri Perak kepada pelanggan dan pengunjung. Menurutnya, kebanyakan waris Datuk Maharaja Lela dan pengikutnya termasuk Si Puntum telah berpindah ke bandar untuk bekerja, namun setelah sesekali pulang bagi menziarahi kampung dan ada juga yang pulang untuk melakukan kajian mengenai sejarah Pasir Salak. Selain itu, saya dan jurufoto Abdullah Yusof turut menyaksikan sendiri kubur Birch yang dibunuh pada 2 November 1875 berhampiran tebing Sungai Perak. Lokasi pembunuhannya di dalam Kompleks Sejarah Pasir Salak, dan kubur Si Puntum yang bertindak menentak kepala Birch yang terletak tidak jauh dari situ. Hasil bantuan penduduk kampung, saya menghubungi waris ada situ 51 tahun yang kini menetap di Kampung Melayu Subang, Shah Alam, Selangor. Menurut Mazlan, arwah bapanya Adnan Baharum sering menceritakan mengenai kisah perjuangan Si Puntum kepadanya yang didengar daripada nenek moyang, yang mana Si Puntum telah dihukum gantung. Mazlan kini mempunyai 4 anak berusia 12 hingga 23 tahun. Berkata beliau akan melakukan perkara sama terhadap anak-anaknya supaya mereka sedar bahawa mereka adalah pewaris kepada pejuang bangsa dan agama bagi terus menyemai semangat patriotisme dalam jiwa mereka. Sementara itu, pengarah Lembaga Muzium Negeri Perak, Nur Janati Ibrahim, berkata banyak pihak terdiri daripada pelajar sekolah, pelajar Institut Pengajian Tinggi, badan awam dan swasta yang mengunjungi kompleks sejarah Pasir Salak ini untuk melakukan kajian, penyelidikan dan penggambaran dokumentari sejak penubuhannya secara berperingkat pada 1990. Katanya kompleks sejarah ini merupakan rakaman penting sejarah terbilang negara, utamanya kebangkitan rakyat Perak menentang penjajahan British yang dipelopori pejuang-pejuang Melayu terdiri daripada Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagor, Imam Perang Ngah Tabung, Anda Induk, Si Tuah, Si Puntum, Kulub Ali dan ramai lagi. Zai, yang sekarang ni dekat visual yang kita perhatikan sekarang ni Datuk Edi Lala pun nak tanya juga ni. Ni siapa gerangan siapa yang ada ni kat visual ni? Sepuntum apa? Ini merupakan inilah Encik Mazlan. Mazlan Adnan, iaitu waris kepada Sepuntum yang telah bertindak
membunuh Bush pada kejadian di tebing Sungai Berak. Okey. Ada dua. Baik. Okey. Baik Zai, kita dah dapat makluman berkaitan dengan sejarah di negeri Perak. Terima kasih Zai di atas segala makluman yang telah pun anda berikan. Terima kasih Zai. Baik Datuk, itulah dia tadi. Kita mengimbau kembalilah sejarah di negeri Perak. Datuk sendiri pun asal mana? Manjut? Ipoh Perak. Ipoh Perak. Ataupun dulunya Manchester. Manchester, sekarang tukar Kampung Manjut. Ya, baik, itu dia Zai telah berkongsikan kepada kita tentang penentangan terhadap Presiden Inggeris pertama di Perak, iaitu J.W.W. Birch suatu ketika dahulu. Baik, kita nak berhenti bereaksi seketika. Sekali lagi nanti saya sendiri nak tanya kepada Datuk Eni Lala tentang pengertian kemerdekaan bagi sisi Datuk Eni Lala sendiri. Kita berhenti bereaksi seketika, anda jangan ke mana-mana. Ya, kembali lagi pastinya dalam program Koresponden Bernama Khas sempena Bulan Kebangsaan, dan saya sebut hari ini saya ditemani oleh seorang artis suatu ketika dahulu, sekarang ini lebih dikenali sebagai business coach, iaitu Datuk Eni Lala. Baik, Datuk, saya nak tanya juga pengertian kemerdekaan bagi diri Datuk sendiri. Bagaimana? Okey, pengertian kemerdekaan secara hakiki adalah bebas daripada penjajahan, penindasan, kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan dan ketidakadilan. Tetapi dalam perbincangan kita mungkin kita boleh pergi kepada 3 elemen ataupun perspektif. Kemerdekaan dalam bentuk negara, kemerdekaan diri dan kemerdekaan ekonomi. Mungkin kita boleh bincang dari segi skop itu. Ya, betul. Okay. Nanti insya-Allah kita akan ada satu mungkin program khas bersama dengan Datuk Eni Lala. Sebab apa? Sebab kalau kita sebenarnya nak mencapai kemerdekaan, nak mencapai kemerdekaan untuk diri kita sendiri tu, cabangnya begitu luas dia, Datuk. Betul. Kadang-kadang kita ni sebagai orang muda yang mungkin tidak memahami begitu beratnya suatu ketika dahulu nenek moyang kita sangguplah kata orang tu tumpah darahnya demi negara kita Malaysia. Baik, jika kita kaitkan makna sebuah kemerdekaan dengan kehidupan kita pada hari ini, adakah anda sudah merdeka daripada dibelenggu hutang? Kan, krisis kewangan, kesempitan hidup dan segala jenis masalah kewangan yang ramai orang mungkin hadapi untuk waktu ketika ini. Tepuk dada, tanyalah diri anda sendiri. Malaysia merdeka dengan kebebasan daripada taklukan penjajah, tetapi apakah kemerdekaan yang anda cipta dalam kehidupan kita sendiri? Bagi pemahaman Datuk sendiri, bagaimana pandangan Datuk? Ya, sebab ada orang cakap tak apalah, kita ni dah dilahirkan susah sampai bila-bila kita susah je, kita tak bangkit untuk berjaya. Bagaimana Datuk? Saya melihat dari sudut positif. Bangsa-bangsa yang hebat di dunia dia bangkit selepas kejatuhan. Sepatutnya kita mengambil kejatuhan itu sebagai ruang ataupun platform yang kukuh untuk kita bangkit dan berjaya. Kalau susah itu takdir, senang itu pun takdir. Jadi apa yang kita penting yang kita ada dalam diri kita adalah keyakinan untuk berjaya mestilah mengatasi rasa takut untuk gagal. Jadi kita sentiasa positif dengan apa juga bentuk ujian yang kita tempuh. Dari segi kemerdekaan, kita lihat kemerdekaan kita kalau boleh kita nak merdeka dalam banyak bentuk, termasuk merdeka dalam diri kita, jiwa kita, pemikiran kita. Penjajah dah menjajah kita 446 tahun, dah balik ke negara masing-masing. Tapi pemikiran kita ramai lagi yang masih terjajah oleh pemikiran tersebut. Jadi saya melihat dari segi perspektif kemerdekaan ini, satu daripadanya adalah perspektif ekonomi. Sangat penting. Kita kalau boleh kita selalu sebut tentang ketuanan. Macam mana kita nak jadi tuan kalau kita masih jadi kuli? Maknanya kalau kita tak kuasai ekonomi, kita jadi hamba. Sebab itu ada orang ingatkan saya, rakan-rakan lah, dia kata, Andy, aku tengok engkau ni beria sangat cari duit, aku tak nak engkau jadi hamba duit. Saya setuju perkataan tu. Saya tak nak jadi hamba duit, sebab hamba tak merdeka. Yang merdeka ni bukan hamba. Okey, saya setuju. Saya tak nak jadi hamba duit, tapi saya juga nak saya juga nak duit. Sebab apa? Saya tak nak diperhambakan kerana tak ada duit. So jangan jadi hamba duit, tapi kita juga tak mau diperhambakan kerana tak ada duit. So dalam perspektif ekonomi, suka ke tak suka, kita kena majukan diri kita dari segi perspektif ekonomi. Kerana dari sini barulah kita dapat pertahankan semua hak-hak kita. Jadi kalau kita nak pertahankan kemerdekaan ini hanya dengan semangat semata-mata tanpa ada kekuatan ekonomi, kita
akhirnya terpaksa mengorbankan prinsip, gadai juga prinsip hidup kita. Pasal apa? Kerana ekonomi kita tak kukuh. Jadi di mana merdeka? Kalau kita masih diperhambakan kerana tidak ada duit, sebenarnya erti kemerdekaan tidak menyerlah kepada diri kita. Jadi sebab itu perspektif ekonomi very important, sangat penting bagi saya. Sebab tu kalau tadi bila Tuan sebut tentang, Fadli sebut tentang generasi sekarang ni tak faham tentang arti kemerdekaan tu kerana mereka tak berjuang, tak bertumpah darah apa semua. Saya rasa tak begitu. Generasi sekarang dia orang dah pintar, dia orang lebih advance daripada generasi saya dulu. Sebab semua ilmu, maklumat boleh dapat di hujung jari saja. Informasi semua boleh dapat. Cuma nasihat saya, my humble opinion, pendapat peribadi saya adalah nasihat kepada anak-anak muda. Kalau kita nak ambil perspektif kemerdekaan, walaupun kita tidak pernah bertumpah darah mempertahankan tanah air ini untuk merdeka, tetapi kita melihat kesan dia, jadi tak perlulah tunggu kita dijajah lagi baru nak tahu makna merdeka. Saya bagi analogi yang mudah. Katakanlah kita tengok kawan kita bawa motor, aksiden, patah kaki. Bila dia patah kaki, kita tengok sengsara, barulah dia tahu hargai betapa pentingnya kaki ini. Masa bila dia hargai? Apabila kaki dah patah. Kita bila lihat kawan kita kaki dah patah, tak perlulah tunggu kita patah kaki baru nak sedar berapa pentingnya kaki tersebut. Sama juga dari segi kemerdekaan, tak perlulah kita dijajah semula baru nak faham makna merdeka. Kita hayati perjuangan orang-orang yang terdahulu. Ia memungkinkan juga kita dijajah lagi kalau kita tidak mengisi kemerdekaan ni dalam erti kata sebenarnya. Ini tanggungjawab kita semua untuk kesinambungan survival bangsa kita. Jadi orang yang merdeka sebenarnya adalah orang yang tidak dijajah pemikirannya, tidak dijajah ekonominya, tidak dijajah budaya dan akar budaya bangsa dia. Betul kita tidak bolehlah melaungkan merdeka tetapi ekonomi kita tu sendiri tu kita tak jaga, kita tak pegang kan. Baik Datuk, seperti mana yang saya bagi tahu, kita bukan sahaja bersama dengan Datuk, kita juga tadi bersama dengan wartawan kami di Perak dan kita ingin bersama dengan wartawan di Kelantan pula. Iaitu perkembangan mengenai salah satu lagi semangat seorang pesara tentera yang terlalu mencintai negara kita melalui tindakan mengecat sekeliling rumah dengan corak ni dia. Jalur Gemilang. Jadi untuk laporan penuh kita terus saja bersama dengan Fakri Awanglah. Silakan. Seorang bekas anggota tentera Wataniah mengenepikan sindiran orang gila yang diberikan kepadanya apabila beliau bertindak mengecat rumahnya di Kampung Batu 11, Tanah Merah dengan corak jalur Gemilang. Muhammad Nasir Mustafa yang berusia 61 tahun berkata, idea untuk mengecat rumahnya dengan corak jalur Gemilang sepanjang 67 meter itu bagi membuktikan perasaan cintanya terhadap tanah air, sekaligus mahu membuat kelainan bagi menyambut bulan kebangsaan kali ini. Muhammad Nasir yang lebih dikenali sebagai Pak Dose Vendero berkata, beliau bukan sahaja mengecat bahagian luar rumahnya dengan corak jalur Gemilang, malah ia turut meliputi ruang tamu dan bahagian dapur. Pemandu teksi itu berkata, beliau menghabiskan kira-kira RM400 bagi membeli 4 tin cat bagi mengecat keseluruhan rumahnya dengan corak jalur Gemilang itu ketika waktu lapang. Selain rumah dicat dengan corak berkenaan, Muhammad Nasir turut mengumpul bendera bukan sahaja jalur Gemilang, malah bendera-bendera dari negeri lain apabila terlihat simbol kemegahan rakyat itu dibuang merata-rata. Pada mulanya, terbit perasaan malu pada dirinya apabila ada rakan-rakan yang menyindir beliau sebagai gila selepas memulakan aktiviti berkenaan kira-kira 20 tahun lepas. Beliau berkata, aktiviti mengutip bendera itu dilakukan selepas tamat berkhidmat sebagai askar Wataniah dan setakat ini Muhammad Nasir mempunyai koleksi kira-kira 3,200 bendera jalur Gemilang dan pelbagai negeri. Katanya, tindakan itu diambil bagi menghormati jalur Gemilang dan bendera negeri lain yang menjadi simbol kedaulatan kepada sesebuah negara maupun negeri. Muhammad Nasir berkata, walaupun bendera hanya dianggap sebagai kain yang diwarnakan oleh sesetengah golongan, namun perkhidmatannya di dalam angkatan tentera mengajarnya untuk menghormati bendera yang turut menjadi lambang sesebuah negara dan negeri. Ia turut melahirkan kepuasan kepada Muhammad Nasir dalam menjalankan aktivitinya kerana hanya itu yang mampu disumbangkan kepada negara selepas menamatkan perkhidmatan sebagai askar Wataniah kira-kira 20 tahun lepas.
Baik, terima kasih Fakhri di atas segala makluman di negeri Kelantan. Ya, Okey, Datuk, okey. Cara untuk kita menunjukkan rasa kecintaan kepada negara kita ni Ya. bermacam-macam, Datuk. Betul. Ada yang ngecat rumah bentuk jalur gemilang kan. Ya. Tapi kita sebagai macam saya sendiri, Okey. biasalah ni letak kat kereta pun Okey. salah satu cara juga kan, Betul, Datuk kan, betul. untuk kita menunjukkan semangat cinta kan kepada negara. Kita nak berhenti berehat, Datuk. Okey. Sekembalinya nanti mungkin kita nak tanya lagi tentang kemerdekaan kepada Datuk sebentar Ya, lagi. boleh. Ya, kita berhenti berehat seketika, anda jangan ke mana-mana. Datuk, sedar tak sedar kita dah pun sampai ke hujung rancangan kita, dan kita masih lagi bersama dengan Datuk Andy Lala. Ya Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan tentang pesanan terakhir, ya kita pun dah di hujung rancangan ni kan, kepada penonton di luar sana tentang pentingnya penghayatan kemerdekaan diselitkan di hati sanubari semua rakyat Malaysia supaya mereka ni menghargailah erti kemerdekaan itu sendiri. Okey, mempertahankan negara kita ni memerlukan jati diri. Kita ambil analogi yang mudah. Kenapa kita sayang pada ibu bapa kita? Sebab kita tahu betapa susahnya ibu melahirkan kita, betapa susahnya ayah kita bekerja untuk mendidik kita. Semua cabaran yang ditempuh oleh ibu bapa kita, yang kita lalui menyebabkan kita rasa sayang. Kita akan pertahankan keluarga kita. Kita tahu betapa susahnya mereka membesarkan kita. Begitu juga negara. Kenapa perlu disemai dalam diri kita tentang perjuangan orang-orang yang dulu memerdekakan negara ini? Kita perlu semai dalam jiwa dan sanubari kita. Di sinilah lahir jati diri. Kalau kita tak pertahankan negara kita, siapa lagi? Tak mungkin orang lain nak pertahankan negara kita. Kita kena semaikan dalam diri kita semangat jati diri, cintakan negara ini. Kita bertanggungjawab untuk menentukan kesinambungan kemerdekaan kita ni dapat dihayati di sepanjang hayat dan keturunan kita akan datang. Jadi saya nak minta secara peribadi, saya nak minta semua hayati arti kemerdekaan bukan dengan kata-kata tapi terjemahkan dalam bentuk tindakan. Harus diingat, untuk memerdekakan negara ini, bangsa Melayu bangkit memerdekakan negara ini. Untuk menjayakan negara Malaysia ini, kita bangunkan secara bersama. Kita maknanya semua kaum, semua bangsa bangunkan negara secara bersama. Bagaimana kita nak hayati untuk bangunkan negara secara bersama? Ibarat kita duduk dalam sebuah rumah. Masing-masing ada bilik masing-masing. Semua orang jaga bilik masing-masing. Okey, semua kaum jaga kaum masing-masing. Dalam masa yang sama, ruang tamu ni kita kongsi bersama dengan semua orang. Jadi semua orang pertahankan bilik masing-masing, semua orang jaga bilik masing-masing, semua orang bertanggungjawab jaga rumah kita bersama. Ini rumah kita. Ya, betul. Kita kena gunakan keistimewaan yang ada dekat negara kita Malaysia ini. Sebab apa? Kita ni berbilang kaum, bangsa dan juga agama. Kan? Gunakanlah peluang itu untuk kita bekerjasama untuk membangunkan negara kita. Betul. Itu yang kita harapkan. Ya. Dan kita tahu bahawa macam saya sendirilah kan. Mungkin saya adalah beberapa ikon yang mungkin saya jadikan sebagai salah satu daripada contoh untuk saya di Berjaya. Dan hari ini saya jadikan Datuk Andy Lala lah kan. Sebagai ikon saya suatu hari nanti kalau saya nak berjaya dalam bidang perniagaan. Tetapi kadang-kadang mereka ini melihat dari segi persepsi peranan artis itu sendiri. Jadi bagaimana Datuk Andy Lala membawa peminat-peminat Datuk Andy Lala ni untuk kita bersama-sama menyemarakkan bulan kebangsaan ini sebagai golongan artis lah. Kita berkarya dalam bidang seni ini pun bukannya maknanya kita terus boleh berkarya tanpa sumbangan pada pihak lain. Jadi peranan artis boleh membangunkan kesan yang besar kepada masyarakat. Kita kena gunakan sebaik-baiknya. Golongan artis adalah golongan minoriti. Masyarakat minoriti dalam mana-mana negara di dunia. Tetapi peranan artis dalam membangunkan negara, pengisian untuk negara, ejen membangunkan negara yang paling besar, kesannya datang daripada artis. Jadi sebab itu saya nak minta kita sama-sama tunjuk teladan yang baik supaya teladan yang baik itu dapat disemai kepada jiwa followers atau peminat-peminat kita, kerana rasa cinta kita kepada negara ini boleh mendorong peminat-peminat kita juga cinta kepada negara. Jadi kita terjemahkan dalam bentuk tindakan. Maknanya kita kata saja tidak memadai, kita kena buat. Jadi sebab
perkataan kita, tindakan kita, perbuatan kita adalah cerminan kepribadian kita. Ya, betul. Kalau sebelum ni mungkin ketika mereka baru lahir, dalam fasa mungkin kanak-kanak kan, mungkin pendarahan itu diberikan daripada pihak ibu bapa sendiri. Ya, masuk dalam fasa sekolah, peranan cikgu itu pula ya untuk mendidik kita supaya kita ni menghargai negara kita ini. Tetapi dalam fasa mungkin mereka ni dah dewasa sikit, dah masuk U dan sebagainya, mereka jadikan artis ini pula sebagai ikon mereka untuk mereka ikut. Apa yang artis tu buat, kita akan ikut juga. Saya nak ambil kesempatan ini juga untuk merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak keselamatan negara. Tentera, polis, bomba, frontliner, semua ni kita nikmati kemerdekaan ini bukannya kita seorang, tapi atas jasa-jasa mereka ni menjaga negara, termasuk pentadbiran negara. Bagaimana menjaga negara ni, bukannya tiba-tiba kita boleh senang. Sebenarnya keselamatan ini, kemerdekaan yang kita capai ini, kemakmuran yang kita capai ini disumbangkan oleh pelbagai pihak. Kita harus menghargai sumbangan semua orang ini. Sebab tu kalau kita tengok hari raya misalnya, kita raya tapi frontliners menjaga ketenteraman, keamanan ni. Maknanya dia bukan dapat percuma. Sebab itu satu daripadanya, saya bukan nak cakap pasal politik, saya nak cakap pasal kestabilan politik. Ramai orang kata dia tak suka politik. Tapi politiklah yang mentadbir negara ini. Okey? Kita dapat cari makan dengan baik kerana berlaku kestabilan politik. Kemakmuran negara ni dapat dikecapi bersama kerana kestabilan berlaku. Jadi saya harap kita semua menghargai antara satu sama lain, sama ada kita cenderung dalam politik atau tidak cenderung, kita menghargai semua orang yang terlibat memberi sumbangan kepada keamanan negara kita. Ini adalah erti kemerdekaan yang sebenar apabila kita boleh sama-sama menjunjung prinsip rukun negara. Kita kena pegang pada prinsip rukun negara. Siapa pun tak akan buat benda salah bila dia pegang balik kepada prinsip rukun negara. Itu erti kemerdekaan, itulah asasnya. Baik, terima kasih. Itulah dia satu penerangan yang sungguh jelas sekali pemahaman erti kemerdekaan. Jadi diharapkan anda yang mungkin menonton Koresponden Bernama sekarang ini, apabila anda telah pun mendengar, melihat apa yang diperkatakan oleh Datuk itu, wow, mungkin mereka membuka mata mereka, membuka minda mereka ya, untuk kita ini menghargai negara kita Malaysia. Jadi terima kasih ya Datuk. Kerana sudah hadir. Saya rasa masa 30 minit saya rasa tidak cukup untuk Datuk, sebab kita tahu bahawa Datuk merupakan seorang usahawan yang berjaya, merupakan business coach, dan insyaAllah kita akan panggil lagi Datuk untuk seterusnya mungkin. Mungkin bukan saja pengisian tentang kemerdekaan, mungkin berkenaan dengan hal-hal lain pula. Terima kasih Datuk. Okey, salam kemerdekaan. Ya, salam kemerdekaan. Baik, kita telah pun sampai ke penjuru rancangan. Teruskan untuk kita semarakkan rasa kecintaan kepada negara di sebalik 50 tahun rukun negara. Saya Pak Cepat, kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.